panjang kita kalau ada apa-apa soalan boleh tu ajukan Tak tolong Ni salah satu chef partner kita Mr. Teo. Dia menguruskan kalau tengok dekat sini fasiliti semua Mr. Teo Cik Nafi yang boleh tutup tak mampu Cik Nafi. boleh terangkan dia listing kat sini dah ada berapa besar. Bising Berapa? Kalau lekas 100 lebih hingga air kan, tangki lah untuk simpanan air. Jom. untuk siram itu. Ada suara tak? Kenapa bising? Bukan tak suara? Kurang clear, putus-putus. Boleh. Boleh. Boleh tuan, boleh. Suara ada tak jelas. Okey tu untuk pengetahuan semua, ini racking yang kita gunakan. Racking ni dia bersaiz 2x6 meter lah. Untuk 2x6 meter bentuk dia adalah macam ni lah kalau anda dapat lihat. Zoom. Setiap petak ni boleh masuk dalam 4 bongkar. 4 tu bongkar-bongkar yang dah lama lah, yang dah habis design macam ni. Atas tu 2 meter dan ni adalah 6 meter. Benar. Untuk rak 2x6 meter ni kita boleh masukkan 2000 bongkar lah. Macam ni lah. Kalau ni macam 2 meter ke atas, 6 meter ke sana lah, 6 meter. So untuk satu ni boleh masuk 1000, sini boleh masuk 1000. Jadi 2000 lah. Satu rak ni boleh masuk 2000 bongkar. Jom kita ajak yang ini, yang tadi yang saya kata tadi, pelekat tu. Ni pelekat stiker tu, nampak kita guna pelekat stiker ni. Stiker ni nampak tak ada yang dah diperangkap lah. Diperangkap. So jom kita, mana cendawan? Cendawannya Kak, cendawan belum petik mana Kak? Oh. Yang ni belum petik Belum mana? Okey ke sana. So kita dah simpan, kita dah savekan cendawan yang belum petik untuk anda semua, peserta khusus kita. Comel tu. Macam gini kalau tengok hasil kita senang hati. Kata bari-bari tu kan, ni yang ada ni. Tapi kita kibas-kibas dia nanti terbang. Ada soalan ke? Berapa jarak rak ke rak? Okey, semua clear. Rak ke rak. Untuk jarak rak ke rak, untuk jarak daripada rak ni kepada rak ni, kita yang ini dalam 3 kaki. Ukuran dia dalam 3 kaki. Rak ke rak ni ukuran dia dalam 3 kaki. So yang ni hari ni nak ajar macam ni nak petik cendawan dengan betul lah. So kalau anda nampak dekat sini ni, bongkar cendawan ni, kita selitkan tangan macam ni bawah. Dalam bersih tu, akar-akar dia kena korek lah.
Ah, Oh, kau sampaikan. kalau kena bersihkan dalam kira benih dia tu kita kena bersihkan lah. Tak ada orang kata contaminated lah, bongkar-bongkar yang rosak. Dan cara dia tadi saya ulang balik. Kan? Ni tangan gini, lepas tu cabut dia. Kalau ada, nampak tak? Kalau ada macam tu memang kena bersihkan lah. So cara untuk bersihkan dia kat Okey, so kita gunakan campuran minyak air garam. So kita celup dulu air garam, celup dia. Lepas kita dah celupkan dia, kita bersihkan lah pakai kain lah kalau boleh. Sudu tu kita boleh guna air garam, boleh nak Dettol tak payahlah, Dettol mahal. Pakai air garam je lah, air garam lebih murah lah. Ataupun Clorox pun boleh, tapi paling murah air garam lah. Ni tampak ni saya bersihkan. Bersihkan. Bawa yang akar-akar apa yang tertinggal dalam tu, bawa dia keluar. Tentu nampak tak? Lepas ada ruang dan space kan, sebab kita tu dah akan ke dalam lah. So kita ketatkan lah muka tu. Tak boleh buat apa ni, boleh buat makan cacing je, cacing Afrika, untuk dapatkan orang kata tapi tak apalah, ini saya akan kongsikan. Ini ini kepada kita nak ni kami. So sebab itulah kita pecahkan dia ke kiri dan ke kanan lah. Jom, di belakang. So ni kalau anda nampak ni. Sekejap, lepas korek. Sekejap. Apa? Lepas korek mulut bongkar tu dia terbuka je ke? Okey, lepas korek mulut bongkar tu, apa yang kita amalkan dekat sini, untuk tuaian pertama dan ketiga kita akan buka. Maksudnya lepas korek kita biarkan, bersihkan kita biarkan. Tapi untuk avers yang keempat dan seterusnya, avers ketiga yang seterusnya kita akan, lepas tu baru kita akan buka balik. So avers yang pertama sampai ketiga anda perlu bersihkan saja, tak perlu tutup. Kalau nak tutup pun boleh, tak jadi masalah. Boleh gunakan tisu untuk tutup dengan satu lapis saja, dan seterusnya akan tebuk tisu lah. Bro. Suhu temperature yang bagus? Suhu tadi macam saya kongsikan 26 ke 30. Mesin suhu? Ada. Ni. Sana. Humidity berapa Cik Faiz? Humidity 80 ke 90.
Kalau tak ni kenapa ni? Alright. Ha ni. Kanan. Di depan ada tempat sendiri kan betul. Ini adalah suhu yang optimum lah dan baik lah. Macam tadi saya kata 80 ke 90 ni 86 nice lah. Kurang daripada 30 ni 29 bagus lah. Nampak tak? Tujuan dia lah. Untuk kita pasang sistem ni untuk mengawal dan selepas tuaian keempat, bongkah perlu direhatkan pada setiap tuaian atau perlu direhatkan lah setiap 10 hari, 7 ke 10 hari. Perlu direhatkan lah, lebih baik. Sebab time tu pengeluaran datang, jadi dia perlu rest yang cukup lah. Okey, ini tempat 2 ya untuk rumah cendawan yang kedua. Okey, untuk yang bahagian 2 ni, kita buka yang proses ataupun resting. Kalau anda nampak dekat sini, ini lagi nampak dah matang dah. Kok tarik belum matang lagi ni tarik dia ni. Kita jangan kan dia matang 4 Bukan. 7 dan 321. Ini yang ini kita tarik apa? Okey. Untuk setiap rak, maksudnya kita akan boleh kamera boleh atas tak? Bawa sampai ke ujung sana. Untuk setiap maksudnya setiap baris, setiap rak ni kita akan gunakan 4 lah. 4 nozzle. Dekat atas rak tu kita akan guna 4 nozzle. Okey. Layout. Ada layout sistem biasa. Untuk layout saya tak ada design dia, tapi saya tak layout tu saya tak ada, saya tak lukis. Saya kat sini just design untuk saiz yang ini dia punya ni 20 kali 20. Aku cakap aku Sini. 20 kali 20 ni. Dia masuk 4 lah, nampak ni. Sistem rak macam ni bagus sebabnya kalau macam bongkah yang bawah ni terkena penyakit, kita senang nak alihkan. Sebab ni
yang satu petak ni satu petak ni boleh masuk dia ada gam dia yang kita akan letakkan dekat paper ni lah. Nanti kita akan sharekan gam tu. Water misting berapa lama nak kena buka? Water misting setiap kali 10 minit ke 15 minit saja. Dan kekerapan dia tu bergantung kepada cuaca lah. Kalau cuaca sejuk ataupun hujan, tak perlu kekerapan yang terlalu tinggi. Hello, bau je. Okey, jom kita pergi production lama kita dekat belakang. Saya gerak belakang dulu. Satu rak berapa? Ha? Ada kos. Untuk memuatkan 2,000. Kalau pasang kos satu rak, harga bahan saja dalam 800 lebih lah. Tapi tak siap dengan pemasangan lah. Pemasangan ni bergantung kepada tempat sebenarnya. Sebab kalau jauh kita nak hantar pekerja kita buat semua kan. So ada kos sikit lah dekat situ. Tapi untuk satu 2000 bongkar untuk rak yang kita tu, untuk rak yang kita gunakan kos dia adalah 800 lebih macam tu lah untuk bahan. Harga besi ni bergantung kepada tempat lah. Mungkin kat tempat anda lagi murah. Kalau dah buka misting, bongkar kena siram juga tak? Tak perlu. Dah ada misting, dia misting je buat kerja. Yang belakang ni adalah tempat production kita yang lama. Kita sekarang dah berpindah di kawasan depan. Tapi yang ini saya tunjukkan dekat kawasan yang lama lah. Tapi steamer kita still dekat sini. Ni steamer pakai. Okay. Okey, steamer ni boleh muatkan dalam 1,200 bongkar sekali masak. So kita gunakan steamer ni dan kita gunakan lagi satu steamer. Steamer yang lagi satu ni steamer yang besar sikit boleh masak sekali 6,000. Ni steamer dia. Boleh sekali masak 6,000. So ini konsep rail. Macam ni rail kereta api ni. Sini kan. So dekat sini kita akan taruh rail. Atas rail kita akan susun atas rail. Dan kita akan tolak rail kereta api tu masuk ke dalam lah. Kita susun bongkar tu masuk sampai ke dalam. Panjang Yang ini 23 meter. Tak salah saya. Panjang dia sampai ke belakang. Berdengung. Woi. Dia dengung. Apa tu? Kalau buat kedai isi budget 20. Around 30,000. Itu. 27, 3,000. Oh, itu yang high class ni. Yalah. Kalau 20 untuk 70 anggaran kos lebih plus lah. Senset trigger tu ke ataupun automatic ataupun guna timer, harga tu berbeza-beza lah. Lebih manual tu lebih jimat lah, maksudnya lebih murah lah. Tapi anda perlukan orang kata manual. Tapi kalau automated dia lebih costly untuk modal awalan, tapi cost labor agak murah lah.
Okay, steamer kita ni dijana oleh boiler ni. So kalau anda nampak dia dari sana kan. Bawa sampai ke belakang steamer kita. Nampak tak? So inilah steamer kita dijana oleh boiler ni lah. Kalau steamer yang sana tu, steamer yang tu kita pakai kayu, masak air pakai kayu. Kalau yang ni kita pakai boiler, diesel. Ni yang kita kapur, yang kita gunakan lah. Kita sebenarnya ada campuran hydrate lime ni dengan yang ini. Ni nampak ni. So kita ada campuran dengan ni campuran ni. Ni. Steamer tube. Dengan ribu lah, 100,000. Tapi kalau anda nak jimat pakai steamer yang macam belakang tu lah. Yang tu dia pun dalam berapa ribu sajalah. Ini dah tadi tu yang tolak ke dalam tube steamer tu, kita pakai rail ni lah. Okay, kita buat suntikan benih dan kita buat sesi pemerapan dekat belakang ni. Yang ni kita simpan benih dekat sini lah. Dan kita buat suntikan benih dekat sini lah. Dan kawasan luar ni pun sama. Kita asingkan terlebih dahulu sebelum kita bawa masuk. Jom kita pergi dekat production. Production kita belah depan jauh sikit. Kena jalan. Kita buat dekat sini, production kita dekat belakang ni. Tapi dalam bulan lepas kita pindah ke depan. So nanti jom kita tunjukkan tempat kita. Tapi sebelum tu kita tengok ni, jom. Cendawan. Malaysia ada ekspor cendawan tak? Malaysia ada ekspor cendawan tak? Tak ada, Malaysia tak ada ekspor cendawan. Cendawan tiram Malaysia tak ekspor. Tak cukup. Kepala. Okay, so yang ini bahagian package. Jangan dekat kan. Kejut. Bahagian packaging. Tak. Hari ni berapa tak? Kilo. Hari ni pengeluaran 189. 190 lah. 190 kilo lah. So yang buat packaging daripada pagi sampai petang ni. Dan ini. So dekat sini kita ada dua jenis packaging. Packaging seal biasa dan yang ni vacuum lah. Nampak tak dia sedut tu? Tapi untuk packaging vacuum macam ni tidak sesuai untuk repackaging balik lah. Kalau jual direct boleh. Nak tengok. Buka. Nampak tak? Dia packaging macam ni. Tapi repackaging tak sesuai lah. Kalau masa nak tunggu bongkar matang, perlu bilik betul, perlu siram mesin. Okey, semasa nak menunggu bongkar matang, kita tak perlu nak sirap ke apa, kita just biarkan dia dalam suhu bilik saja. Tapi suhu bilik tu mesti nak bersih lah. Okey, yang ni storage room kita.
Matang. Mungkin kita akan lama sikit dalam storage room ni. Sejuk. Storage room kita. Ini benih yang kita gunakan. Benih ni kita tak sentuh sebarangan lah sebab tak nak benih tercemar. Kenapa perlu vacuum? Apa beza packaging biasa? Vacuum ni cuma kalau macam vacuum tu nampak cantik sikit lah. Kalau packaging biasa macam ni. Ni kan packaging biasa ni. Mana yang punya lagi tahan? Ni packaging biasa. Ni packaging Mana lagi tahan? Mana lagi tahan? Sama je. Selalunya kita mesti kurang daripada 5 hari kita dah akan keluarkan cendawan ni. Dah jual lah maksudnya. Ni jenis cendawan lah, black jelly. Lain putus-putus. Lain putus. Dalam bilik sejuk tak ada line ke? Dalam sejuk tak ada line ke? Dalam peti sejuk tak ada line tadi. Soalan ni? Lembung ketika packaging. Kalau tak nak bagi packaging terlembung, maksudnya kita kena ikat cantik lah. Maksudnya kalau udara dekat dalam tu ikat dia tu penting lah. Suhu peti sejuk anda yang tempat simpan sayur tu. Jom kita bagi produk. Berapa lama boleh tahan dalam chiller? 5 hari. Tapi kita jarang 5 hari. Selalu 2 hari dah keluar dah jual. Betul. Kena packaging. Kena buat packaging dulu. Kena packing dulu. Baru boleh simpan dalam freezer. Kalau tak buat packaging, jangan simpan dalam freezer. Nanti cendawan tak tahan lama. Okay. So untuk apa ni kalau dekat Johor saya bukan saya paling besar kot. Antara yang terbesar saya. Sama bos lah, kita kongsi. Ni production ni kita jauh sikit lah sebab kita nak elakkan daripada penyakit. Kalau 60, 45. Selalunya saiz bongkar ni bergantung kepada benih yang kita gunakan. Selalunya bongkar 60 hari ni, benih 60 hari ni bongkar lebih besar sikit. Setiap pengguna juga dah jom tahu
Ini abuk kayu. Abuk kayu yang kita dapat, kita tak akan direct guna tau. Kita dalam berapa minggu baru kita akan gunakan. So inilah abuk kayu. Jom. Okay, kalau anda nampak prosesnya macam ni, daripada habuk kayu sana, kita akan ambil, lepas tu kita akan bawa turun ke atas ni. Satu orang kat ni, dia akan ayak-ayak lah. Ayak-ayak macam tu, nampak tak goyang? Dia akan ayak-ayak. Lepas tu dia akan tembus ke bawah. Daripada bawah ni, dia akan proses. Proses, dia akan keluar ikut sini. So abuk kayu tu akan naik ke atas dan masuk ke mesin mixture ni lah. So dekat sini lah kita mix 3 bahan-bahan semua dekat sini. Lepas tu bila kita dah mixkan dia, kita akan pindah ke mesin bagging 8 lubang. Mesin bagging 8 lubang, masukkan plastik bawah ni, bawah. Masukkan plastik bawah ni dan dia akan bergerak sendirilah. Bahan yang kita dah mix kan, kita akan masukkan ke dalam ni. Kalau ada bau nasib, paling better guna modal mesin. Beli bongkar dulu, tak masa bongkar tak ada. Buat bongkar pada masa akan datang. Kalau melalui mesin tapisan boleh, tapi kualiti yang baik lah. So kalau tak melalui mesin tapisan ni, kita takut ada benda asing yang masuk. Tu nampak. Itu tengah mampatkan dia lah. Mampatkan. Aku macam tu masuk sepatu dia. Sini lah. So yang ini yang saya cakap. Dia akan angkat rail tu menggunakan forklift dan bawa ke steamer belakang tadi. Mas Syukur ada buat benda sendiri tak? Ada, kami ada buat benda sendiri. Tapi kita guna untuk kegunaan sendiri lah. Belum jual lagi. Berapa? Ini kita ada tetap ada 13, part time tak tentulah. Tapi selalunya dalam 20 lebih lah orang sehari. Okay? Kalau korek cendawan tadi, just korek dengan akar-akar berlebihan tu je ke? Korek akar-akar yang berlebihan tu saja. Jangan korek sampai dalam. Korek sampai dalam, pendek nanti bongkar lama-lama. Bongkar masih kena siram ke? Tak perlu. Masa rehat bongkar cukup lah. Dia di dalam dengan suhu yang sesuai. Cik Faiz. Saya Umur Cik Faiz berapa? Umur. Oh saya tahun ni muda lagi, baru 25. Untuk kanopi tu nanti saya akan sharekan dia punya harga dia. Ya, dengan package lah. Ni. Alah nak tunjuk dengan cakap. Okay, so kalau saya yang umur muda macam ni, 25 tahun, saya cakap saya mengusulkan projek ni secara seorang diri atau individu, saya mungkin berbohong.
Sebab yang paling penting yang modal awalan tu kita nak kena kongsi lah. So dekat sini Mushroom kita partnership lah dengan satu company, nama company tu Top Mushroom. So kita bekerja sama lah. Dan kita ada beberapa bos juga lah kat sini. Dan salah seorang. Hai madam. Sini salah satu bos kita lah buat dekat Top Mushroom. So kita banyak bekerja sama lah. So madam kita berapa lama dah? Dah 3 tahun. 3 tahun lebih tu dalam masa 3 tahun lebih tu kita banyak 4 tahun tahun baru ni. Tapi kita banyak belajar dekat Thailand management, Thailand. So kat situ lah kita bermula. Thank you madam. Thank you. Persen untuk bongkar hijau 1 atau 2%. Tak punya. Sambung kat situ. Boleh buat kat situ. On camera situ je. Tepi lah. Ngomong. Telefon. Okey, Assalamualaikum. So kepada anda semua yang ada, kita dah siap tour dah. So kalau ada soalan boleh bertanya kepada saya lah dekat sini sebelum kita habis. Bongkar yang rosak boleh recycle tak? Caranya bagaimana? Bongkar yang rosak selalunya kita buang. Tapi itu pun kalau dah 100% rosak lah, kita tak recycle balik. Dekat area Johor berapa harga sekilo cendawan? Dekat Johor harga untuk sekilo cendawan runcit adalah RM15. Kalau borong RM10, RM11, RM12 macam tu lah. Ada apa-apa soalan lagi? Tak apa, anda semua jangan risau. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya di dalam grup kita tu lah. Saya insyaAllah sedia membantu dan tim-tim kru saya semua akan sedia membantu lah. Borong biasa berapa kg? 10 kilo ke atas selalu. 10 kilo ke atas selalunya kita akan kira borong lah. Dan sesiapa yang membeli bongkar dengan saya, selalunya saya akan beli balik set penutup cendawan tu lah dengan orang yang beli tu lah. Dekat Lembah Kelang ada orang jual 8. Perlu ke dicuci rak untuk setiap bongkar? Perlu. Setiap bongkar yang masuk, bongkar yang baru masuk, kita dah tunggu bongkar yang baru. Saya nasihatkan anda supaya untuk membuat pest control lah. Racun serangga dan sebagainya untuk make sure tak ada penyakit-penyakit yang akan datang lah. Macam mana Masko lupuskan bongkar yang dah pakai? Plastik bongkar tu buat apa? Untuk plastik bongkar tu selalunya kita akan recycle, kita akan buang. Tapi sebelum tu kita akan asingkan dia lah. Maksudnya abuk kayu dengan plastik tu lah. Kita ada mesin dekat bahagian depan saya ni untuk asing dia. Mengatasi hama. Untuk mengatasi hama ni, hama ni sebab kita tak nampak kan. Pun potong kawasan yang terkena bongkar tu cantik, isu lah. Untuk mengatasi hama macam mana? Berapa lama Encik Faiz mencuburi bidang cendawan ni?
Sekejap Sekejap Okey, macam tadi sedia maklum, kita dekat dalam industri ni lebih kurang dalam 2 tahun, 3 tahun lebih lah. 2 tahun lebih macam tu lah. Bergiat aktif lah, secara aktif. Sebelum ni just macam tu je lah, tak terlalu fokus lah. Dalam bertahun saya baru fokus sebab sebelum ni saya ada banyak bisnes perniagaan lain tapi tak ada rezeki saya dekat situ. Banyak bisnes saya juga yang gagal bersama rakan kongsi saya. Tu yang saya stop lah buat bisnes-bisnes lain. Saya fokus dan alhamdulillah semakin soalan lain. Apa soalan ni? Dia tengah chat orang. Everyone. Tu kan everyone. Kira ni saya akan kongsikan dalam grup WhatsApp sebab yang ni kita kena ada figure lah untuk kira-kira ni. Air untuk pakai filter, kalau pakai filter sistem macam mana yang Mashko pakai? Air untuk mixing sistem pakai filter. Kalau pakai filter sistem macam mana yang Mashko pakai? Yang sistem mixing kita tu sprinkler tu sendiri dah alah lah air yang keluar untuk filtering tu. Macam mana penjagaan dedak padi? Bakal disimpan sebenarnya kita tak ada isu pun untuk simpanan dedak padi ni. Sebabnya kita restock setiap 2 atau 3 hari. Sebab kita production kita semakin bertambah alhamdulillah. So kita tak ada stok penyimpanan yang terlalu lama untuk dedak padi dan sebagainya ni lah. Nak kira untuk dalam penjagaan cendawan ni, yang ni saya kena ada figure lah baru boleh saya tunjukkan. Betul, macam tadi kutip cendawan macam tadi yang saya tunjukkan tu, kalau boleh celok air garam dulu, keringkan dia dulu, lepas tu baru korek lah. Air untuk misting sistem pakai filter. Okey, ni dah tadi jawab. Kalau bongkah matang separuh, macam mana nak atasi? Bongkah matang separuh, maksudnya kena tunggu bongkah tu matang lah. Betul? Saya tak berapa sure soalan ni. Semasa petik cendawan, bongkah retak bahagian tengah adakah akan menjejaskan pengeluaran? Ya. Kalau bongkah retak maksudnya milisium dia putus. So bila milisium dia putus, pengeluaran pun akan terjejas. Jadinya kalau susun bongkah jangan susun tinggi-tinggi. Kalau susun bongkah tinggi-tinggi, jatuh bongkah tu pecah milisium, memang susah nak keluarkan cendawan. Berapa bongkah yang elok kalau baru-baru nak usahakan? Kalau nak baru-baru nak try kawasan tu, nak tengok macam mana pengeluaran dia semua, kalau boleh usahakan secara kecil-kecilan, bawah 1000 dulu. Lepas tu tengok dah okey, dah ngam semua, lepas tu baru tambah bongkah. Persatuan boleh cendawan regulate ke harga cendawan? Persatuan cendawan boleh regulate. Boleh. Under persatuan ataupun pertubuhan nanti, saya akan buka ke ahli nanti apa-apa sebarang informasi saya akan kongsikan di dalam grup lah. So kepada siapa yang berminat, boleh join ataupun jadi ahli PUCM lah, Usahawan Cendawan Malaysia. Maksudnya kalau bongkah keluar daripada belakang, maksudnya plastik tu bocor. Ada luka dekat bongkah tu lah. Selalunya kalau cendawan tu keluar, biarkan dia besar, biarkan dia keluar, kita cabut baru kita tampal dengan selotip apa semualah. Cendawan boleh keluar ikut belakang. Okey ni dah. Macam mana Mashko cari dia senang je nak cari pasaran untuk cendawan ni. Jarang lah kalau ada tak cukup, selalunya memang tak cukup. Tapi kita kena masuk ke industri lah, kena ada networking, kena selalu sentiasa buat promosi, maksudnya cari pasaran tu kena ada networking yang baik.
sebenarnya tak ada masalah pun, tak ada isu pun untuk pemasaran ni. Sebab cendawan ni adalah makanan. Jadi kalau makanan pun kita tak boleh jual, kita agak susah untuk jual produk-produk lain lah sebenarnya. Lagi-lagi makanan yang berasaskan orang kata pilihan utama lah, first sektor utama ni. Macam mana Mas jual cendawan kepada siapa? Okey, macam tadi kita jual dekat Pasar Borong Selayang, Pasar Pudu Raya kita cover. Buat penghantaran dekat sini kita ada lori yang menghantar cendawan secara pukal. Macam kita tiada pelanggan untuk cendawan yang dah tumbuh. Boleh kita kalau kontrak farming kita akan buat pembelian secara balik lah. Tapi dengan syarat nanti kita kontrak farming tu saya dah plan, cuma saya belum ada orang kata syarat ataupun kertas kerja dia. Saya akan buat dalam masa secepat mungkin dan anda boleh rujuk dekat situ lah. Okey, harga bongkar ni saya akan bagi tahu nanti. Minimum borong 10 kilo selalunya. Bongkar belum matang tapi dah tumbuh. Macam mana nak jaga dia Kalau bongkar tu belum matang tapi dah tumbuh, macam mana boleh tumbuh Sebabnya kalau bongkar tu belum matang, kita tutup lah pakai penutup. Kecuali ada luka-luka dekat ataupun koyak di kawasan plastik tu, dia akan tumbuh ikut tepi tu, relevan lah. Tapi kalau kita tutup, insyaAllah tak akan keluar. Encik Faiz bila datang Melaka boleh kita jumpa? Boleh Melaka Segamat tak jauh. Kalau rezeki nanti insyaAllah saya akan ke sana. Boleh contact saya, tak ada masalah. Selalunya bila anda tutup bongkar menggunakan tisu yang terlalu tebal, akar dia akan menjalar panjang sebab dia tak jumpa jalan keluar. So nasihat saya kalau nak guna tisu, nak tutup main tisu, pakai satu layer je, jangan tebal-tebal. Cendawan bila sudah petik berapa lama boleh tahan? 5 hari. Satu bongkar paling sesuai berapa pusingan? 6 kali pusingan. Boleh nanti saya buka untuk kalian. Untuk future camp matang 9, paksa dia untuk keluar masa tarik dia belum matang, nanti akan jadi masalah kepada bongkar lah. Nak keluarkan satu-satu susah, banyak kerja tu kan. Faiz, dalam benih Ya. selepas kita buat suntikan semua kan, selepas suntik bongkar tu dah matang, adakah kita kena korek sikit dia punya biji benih tu bagi keluar dulu baru dia akan keluar? Betul, boleh. Dekat situ kita buat macam ni. Macam tu yang kata tu. Lepas bongkar dah matang, korek dulu, bersihkan depan dia, lepas tu biarkan dia buka penutup dia, dalam beberapa hari insyaAllah dia akan keluarkan cendawan lah. Oh, dia tak sama macam 40 hari 30 hari. Cendawan yang dah vacuum. Apa tu? Vacuum. 30 hari saya tak pernah buat tuan. Benih 40 hari saya tak pernah try. Saya pernah buat benih 45 hari dengan 60 hari saja. Okey. Terima kasih Javis. Cendawan yang dah di vacuum berapa hari boleh tahan? 5 hari juga. Okey. Apa maksud Sampai sama kita pun dah nak sampai ke penghujung khusus kita pada hari ini. Semua pakai tu, kita ambil gambar boleh tak? apa maksud? Okay. Untuk 45 hari, 60 hari paling ketat. Untuk yang berbeza, ketebalan yang berbeza, ketahanan bongkar juga berbeza. So sebab tu soalan apa? Mana? Tuan boleh check tak? Sebab saya tak dengar soalan. Macam mana? Kepada anda semua, ribuan terima kasih kerana dapat bersama-sama kita join kursus kita
kita untuk pengetahuan semua, untuk kursus kita pada kali ini saya rasa 60% adalah belia. Itu